Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Sembang-Sembang ASMB di mana kita bincangkan topik-topik mengenai wang ringgit dari perbelanjaan harian kepada hutang, dari pelaburan kepada pewarisan dan macam-macam lagi topik. Macam mana untuk kita menguruskan dengan lebih baik lagi wang ringgit kita. Jadi untuk episod hari ini, kami bawakan tetamu cukup istimewa untuk anda semua, usahawan, selebriti Mila Jirin yang mempunyai perniagaan dan dalam keadaan pandemik COVID-19 ini telah mengharungi jatuh bangun perniagaan tersebut sendiri. Untuk topik kita, bencana datang tiba-tiba, bagaimana bangkit semula? Mari kita tanyakan pada Mila. Assalamualaikum Mila, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima manis kasih. Manis di bawah emas tu. Terima kasih Mila sudi bersama Kak Mi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan hari ini. Masya-Allah. Itulah. Mila usahawan yang Kak Mi dengar memang perniagaan meletup-letup lah sebenarnya. Kalau boleh ceritakan dulu penonton kita, perniagaan apa yang Mila jalankan? Alhamdulillah, saya mula berniaga daripada umur 19 tahun. Ada 13 tahun bergelar seorang usahawan. Dan saya menguruskan perniagaan utama saya Bismillah. Dah 8 tahun, Alhamdulillah. Bismillah kita ada 2 cawangan di Johor Bahru dan juga di Selangor, Kuala Lumpur. Dan mempunyai 13 dewan. Ini memang merancang perkahwinan? Perancang main business adalah catering. Dan event venue provider. Alhamdulillah. Tapi itulah 2 tahun, hampir 2 tahun, setahun 6 bulan lebih ni diduga dengan pandemik COVID-19. Bukan saya sahaja, semua usahawan. Memang kita merasailah bagaimana nak menghadapi krisis yang tak pernah kita alami sebelum ini. Tidak pernah sesiapa pun di dunia kan. Jadi cabaran-cabaran tu macam mana? Kalau boleh perincikan, Mila ceritakan kepada kita. Masya-Allah. Pada awalnya memang sangat sukar. Sebabnya mental fizikal tak bersedia. Betul. Terperanjat kita masa lockdown tu. Kita tak tahu apa tindakan nak dibuat. Dan pada awalnya dulu saya macam mungkin sebulan kita boleh beroperasi semula. Macam tu kan. Waktu first lockdown tu kan. Ni sekejap aja ni. Lepas tu berganjak pada 3 bulan. Bila dah berganjak pada 3 bulan tu mula paranoid sikit. Mula paranoid, kita fikir apa kita nak buat, bagaimana kita nak lakukan ni. Kos-kos tetap sama. Jadi bil semua kena bayar? Ya, kos gaji pekerja, kaki tangan kena bayar? Ya, betul. Nasib baiklah, syukur Alhamdulillah pihak kerajaan umumkan moratorium dan juga subsidi upah tu yang sangat banyak membantu majikan-majikan seperti saya, Alhamdulillah. Dan sewa dewan? Bukan. Dewan tu semua milik Mila? Tak, separuh kita di bawah bank, masih di bawah bank. Separuh tu direct dengan owner untuk rental. Itulah moratorium memberi sangat banyak manfaat. Sebab apa? Owner pun dapat memberi bantuan untuk pengurangan pembayaran. Betul. Alhamdulillah. Cuma itulah bila kena pandemik ni, kita baru sedar tentang kepentingan kita untuk menyimpan dan melabur supaya kita ada cash reserve bila kita perlukan waktu terdesak kan. Sebab tu saya sangat mensarankan sahabat-sahabat ke siapa yang tengah menonton ni, jika punya liquid cash, silalah melabur di tempat yang selamat. Bila anda kita perlu menggunakannya, kita boleh guna pada bila-bila masa dan kita tidak menggunakan sewenang-wenangnya. Sebab saya selalu cakap, jangan kita latih diri kita rompak duit syarikat sendiri. Rompak duit syarikat untuk kepentingan peribadi pula. Nanti bila berlaku macam pandemik COVID-19 ni, kita dah tak ada akses. Semua dah kita belanjakan mengikut kita punya keperluan, kehendak dan sebagainya kan. Tapi bila berlaku pandemik ni, kita nampak betapa pentingnya cash reserve, betapa pentingnya fund yang ada untuk kita survival mode tu. Macam mana strategi yang Mila guna untuk memastikan kedudukan kewangan tu tak terjejas? Sebagai seorang yang bergelar usahawan, simpanan tu penting. Itu yang kita panggil cash reserve yang kita kena ada. Yang kita kena sentiasa ada, standby. Sekarang ni, saya selalu latih diri saya. Simpanan ni pun ada 2 Kak Amy ada 2. Satu, simpanan secara dalam akaun bank. Satu lagi secara pelaburan. Sebab apa? Saya selalu cakap pada diri saya, kita ni manusia, kita ada keinginan. Betul. Kadang-kadang kita simpan dalam akaun bank, takut simpanan tak jadi simpanan. Sebab keluar je nanti. Dia senang kan? Dia cucuk-cucuk je kan, transfer. Sekarang tak payah cucuk, transfer ataupun touch je. Betul. Kan? Tengok kat phone je. Touch tu yang bahaya tu. Jadi kita kena pecahkan kepada 2. Baik. Maknanya pecah kepada 2, satu kita laborkan. Satu lagi kita simpan. Memang Mila dah praktikkan lah ni. Alhamdulillah. Kalau cakap tentang peribadi, Alhamdulillah Mila praktikkan benda ni daripada umur 21 tahun lagi. Sikit-sikit waktu anak muda dulu. Sekarang tak muda sangat lah. Jadi Alhamdulillah, benda tu kita berdikit-dikit simpan untuk kita menghadapi fasa sukar. InsyaAllah.
Jadi Mila menyimpan untuk diri sendiri, melabur, dan untuk perniagaan pun memang dah pasti insya-Allah tak terkubur lah InsyaAllah. perniagaan Sebenarnya Kak tu. Amy nak tambah sikit Sebab ni. banyak je kawan-kawan saya rasa yang ada bisnes kecil-kecilan ataupun sederhana pun terpaksa tutup perniagaan kan. Betul. Sebenarnya Kak Amy, Mila nak cerita, Mila mula berniaga pun dengan duit simpanan. Duit tu pun saya tak malu untuk berkongsi ya. Saya ada 200,000 yang pertama, saya simpan pun dekat ASB. Simpan di ASB. Simpan di ASB 200,000 dan waktu tu saya tak tahu nak buat apa duit tu. Simpan okey. Tiba-tiba Allah ilhamkan bagi ilham untuk berniaga dan saya gunakan duit-duit simpanan itu untuk saya jadikan modal. Alhamdulillah. Jadi duit pelaburan ASB menjadi titik tolak menjadi usahawan. Antara simpanan yang kita simpan di ASB dan menjadi modal pusingan untuk kita mula berniaga. Alhamdulillah. Oh, jadi Mila memang seorang pemilik perniagaan yang sentiasa berfikir kan dan sentiasa mencari ruang-ruang yang boleh dipenuhi dan memenuhi keperluan pelanggan. Ya, betul. Jadi bila dah tak boleh, mula-mulanya buat restoran, perniagaan perkahwinan, perancangan perkahwinan. Lepas tu bila dah tak boleh kita membuat majlis, Mila pun cari idea baru, produk baru kan. Dia sebenarnya sebabnya ada tanggungan, ada amanah. Ada hampir 100 orang pekerja di belakang saya. Jadi kita tak boleh hanya duduk membungkam diri. So saya bukan fikir tentang diri saya. Kita boleh cakap dengan saving yang kita ada, dengan pelaburan yang kita ada, mungkin kita boleh survive sendiri. Tapi apa akan jadi pada tim saya? Saya selalu panggil pasukan saya tim, staff saya sebagai tim saya. Apa akan jadi pada mereka? Mereka bergantung harap pada kita. Betul. Bila kita kata tak dapat beroperasi, muka mereka semua berbeza. Macam mana nasib mereka? Jadi sebagai seorang ketua, kita kena memberi motivasi kepada mereka agar mereka ni dapat keluarkan idea-idea yang very produktif, very kreatif. Sama-sama kita fikirkan kelangsungan perniagaan. Betul. Kalau dia orang stres, dia orang takut apa akan jadi? Adakah saya akan terus bekerja, ada pendapatan? So mereka pun stres, tak boleh menghasilkan buah fikiran yang bagus. Tak boleh. Masalah lah kan? So alhamdulillah saya selalu memberi motivasi kepada mereka dan saya kata pada mereka, kita lakukan apa sahaja as long as benda tu halal, ya kita lakukan. Walaupun kita kena jual kambing ke, jual makan ke, jual tepi jalan ke, kita buat. Tak apa, kita cari rezeki untuk pasukan kita. Sebab survival mode tu sangat penting. So kalau kita dapat melaluinya, whoever stay, kita akan reward. Sebab kita tahu siapa yang stay with us, mereka tu memang betul-betul bersama-sama dengan kita waktu susah dan senang, suka dan duka kan. Ya, suka-duka. InsyaAllah. Jadi selain dari face mask, apa lagi? Bismillah sekarang. Sekarang ni kita multi-industry. Multi-industry. Macam-macam buat Macam-macam buat. Apa je ada. Betul. Saya kata kat tim saya, kalau orang suruh saya supply kambing pun saya supply. Tak ada masalah. Macam sekarang ni kita fokus kepada face mask. Lepas tu kepada produk-produk retail macam fashion. Kita ada into tudung, hijab dan juga makanan-makanan. Kalau sebelum ni kita tackle untuk majlis-majlis besar. Sekarang ni kita fokuskan kepada pack food. Pack food for lunch, pack food untuk kenduri yang terbaru, kenduri untuk box. Dihantarlah ke rumah ya. Kalau pelanggan tak boleh datang ke kita hantar ke you. Ya, betul. Kita mencuba sedaya upaya untuk meet demand tu dan menggunakan sos yang kita ada, equipment yang kita ada. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Satu tips saya nak share. Bila kena pandemik ni bulan 4 waktu tu saya tengah pening, apa saya nak buat? Dewan semua kena tutup. Majlis tak dapat dijalankan. So saya ambil sekeping kertas, saya tuliskan semua staff saya, apakah kepakaran mereka. Dan saya pecahkan mereka. Masa saya tengok, ada staff saya memang di bahagian pastry. So kita keluarkan kek semila, kita jual kek. Okay, staff saya di bahagian kitchen, yang produce food. So saya pecahkan kategori-kategori ni, apa yang saya boleh buat. Untuk mengembangkan perniagaan. Ya, untuk mencari, ya betul. Manpower yang saya ada, yang dapat saya generate. Maknanya aset yang saya ada, aset pekerja ni, apakah kemahiran mereka. Alhamdulillah saya nampak benda tu menjadi dapat membantu walaupun pendapatan kita tidaklah seperti sebelum ini, tetapi alhamdulillah mencukupi untuk kita cover expense kita. Alhamdulillah. Kalau ada satu pesanan terakhir lah Mila nak kongsikan dengan penonton kita, apa dia? Satu pesanan. Okey, kepada usahawan especially yang tengah menonton, okey, insya-Allah kita kena ada cash reserve, ya, berniaga cara betul, ya, insya-Allah jika ada wang lebihan, melaburlah, simpan. Kenapa kita tak tahu bila kita akan dilanda badai dan kita perlu ada akses untuk kita survive. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Mila sudi berkongsi cerita Mila sendiri dan beri nasihat kepada penonton kita hari ini. Anda juga dah dengar tadi kan macam mana Mila walaupun diduga
Walaupun nak nangis, bolehlah nangis sekejap, tapi bangun semula. Bangkit semula dan teruskan perancangan untuk masa akan datang ni lah kan. InsyaAllah. Okey, jadi harapnya kawan-kawan kita di luar tu boleh mengambil iktibar dari perkongsian Mila hari ini. Jadi teruskan bersama kami di Sembang-Sembang ASMB dengan macam-macam lagi episod di waktu akan datang. Bukan sembang sebarang sembang, ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.